Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 T4 HBU 135A akan membentangkan sulam kurikulum UiTM City. Tajuk dia adalah Ikhtiar Hidup. Okey, yang pertama adalah isi kandungan. Isi kandungan terdiri daripada pengenalan ikhtiar hidup. Yang kedua, kemahiran mendapatkan air. Yang ketiga, kemahiran menghidupkan api. Dan yang keempat, kemahiran mendapatkan makanan. Dan yang terakhir, kemahiran membina tempat perlindungan. Okey, apa itu ikhtiar hidup? Ikhtiar hidup adalah merupakan satu keadaan genting dalam usaha untuk terus hidup. Secara amnya, ikhtiar hidup merupakan satu ikhtiar dalam proses kelangsungan hidup. Aspek-aspek ikhtiar hidup mestilah diketahui oleh para peminat aktiviti luar, terutamanya yang melibatkan kawasan hutan, bukit dan gunung. Okey, untuk objektif adalah topik kemahiran mendapatkan air. Yang pertama adalah mencari dan menggunakan sumber alam semula jadi sebagai sumber keperluan untuk terus hidup. Yang kedua adalah menerangkan cara bertahan hidup dengan cara mendapatkan air di hutan. Topik yang kedua adalah kemahiran menghidupkan api. Yang pertama adalah mempamerkan isyarat kepada orang lain untuk mengetahui kedudukan survivor semasa berada di dalam hutan. Yang kedua adalah bagi mengutamakan fungsi api sebagai pemanas badan dan elemen untuk melindungi survivor daripada diancam binatang buas, daripada mendekati tapak perlindungan ketika mengadakan aktiviti luar. Yang ketiga adalah topik kemahiran mendapatkan makanan. Yang pertama adalah memperoleh pengetahuan melalui alam semula jadi untuk mencari sumber makanan. Dan yang kedua adalah mempelajari pengetahuan asal dan langkah keselamatan semasa menjalani ikhtiar hidup. Dan yang topik terakhir adalah kemahiran membina tempat perlindungan. Objektif yang pertama adalah menerangkan kemahiran membina tempat perlindungan. Yang kedua menjelaskan jenis-jenis tempat perlindungan. Seterusnya, jenis-jenis kemahiran ikhtiar hidup. Yang pertama adalah kemahiran mendapatkan air. Yang kedua, kemahiran menghidupkan api. Yang ketiga adalah kemahiran mendapatkan makanan. Dan yang keempat adalah kemahiran membina tempat perlindungan. Topik-topik ini akan dibincangkan di dalam slide ini. Okey, yang pertama, topik kemahiran mendapatkan air. Persilakan siapa yang akan membentangkan. Topik kemahiran mendapatkan air. Boleh mula? Okey, untuk topik yang pertama ialah kemahiran mendapatkan air. Saya sambung. Mendaki gunung dan menjelajah hutan merupakan aktiviti yang sering dilakukan bagi peminat sukan ekstrim. Tetapi, alangkah baiknya sekiranya kita mengetahui terlebih dahulu tentang asas ikhtiar hidup di dalam hutan, termasuklah mengetahui cara bagaimana untuk menemukan air di dalam hutan. Mengetahui ilmu tentang cara menemukan air di hutan akan menyelamatkan kita apabila tersesat, sehingga kebarangkalian untuk bertahan hidup adalah sangat tinggi. Antara kaedah atau cara yang boleh dilakukan bagi mendapatkan air ialah yang pertamanya, cari danau, sungai atau sumber aliran air di dalam hutan. Aliran air dari kawasan yang lebih tinggi berkemungkinan lebih bersih dan selamat untuk diminum. Yang keduanya ialah cari sumber dari genangan air. Genangan air juga boleh dijadikan sumber air untuk minum. Genangan air lebih mudah ditemukan di dalam hutan seperti di celah batuan besar, di kawasan lembah dan di celahan pokok. Dan yang ketiganya, tampung air hujan atau embun dari dedaun. Helaian plastik dan kertas, tuala kecil atau baju hujan adalah bahan yang boleh digunakan untuk mengumpul air dari sumber tersebut. Okey, yang terakhirnya ialah yang seterusnya ialah menggunakan plastik untuk memerangkap air di pokok. Kaedah ini mengaplikasikan proses transpirasi pokok dengan cara mengikat daun pokok dengan beg plastik dan tali untuk memerangkap oksigen dan air yang dilepas. Mendapatkan air melalui akar pokok. Kaedah ini boleh dilakukan sekiranya kita mempunyai parang dengan memotong runcing pokok
dapat memperoleh air yang banyak. Namun, agak berbahaya sekiranya kita tidak mengenali jenis pokok kerana banyak di antaranya yang beracun. Dan akhir sekali, menggali lubang untuk kaedah solar water still. Kaedah ini mengaplikasikan proses penyejatan dan kondensasi air dalam tanah. Kaedah ini membantu memperoleh air bersih dari penyulingan solar. Kaedah adalah kaedah terakhir yang boleh dilakukan kerana ianya memakan waktu yang agak lama untuk memperoleh air daripadanya. Okey, video ini menerangkan cara bagi mendapatkan air menggunakan kaedah solar water still dan mengikat plastik untuk memerangkap air di pokok. Okey, saksikan. Objektif bagi cara mendapatkan air ialah mencari dan menggunakan sumber alam semula jadi sebagai sumber keperluan untuk terus hidup. Seterusnya, untuk menerangkan cara bertahan hidup dengan cara mendapatkan air di hutan. Antara kaedah bagi mendapatkan air di hutan ialah yang pertamanya solar water still dan mengikat plastik untuk memerangkap air daripada tumbuhan. Kaedah solar water still sebaiknya dilakukan pada awal pagi semasa keadaan tanah masih lembap dan di kawasan yang terdedah kepada sinaran cahaya matahari. Pertama, gali lubang dengan keluasan kira-kira 4 kaki lebar dan 3 kaki dalam. Letakkan bekas air di tengah-tengah lubang. Masukkan potongan daun segar ke dalam lubang dan kemudian selimutkan lubang dengan plastik jernih sama rata pada semua sisi tetapi tidak menyentuh bahagian bawah lubang. Tutup keliling tepi kepingan plastik dengan batu dan tanah. Pastikan tiada bahagian tempat di mana wap air boleh keluar. Seterusnya, letakkan seketul batu kecil di tengah-tengah plastik supaya kedudukan batu berada betul-betul di atas bekas air. Akhir sekali, biarkan ia selama 1 hari. Haba daripada cahaya matahari akan memanaskan permukaan tanah dan daun di dalam lubang dan akan tersejat menjadi wap air. Lalu wap air yang tersejat akan terkumpul di bahagian permukaan plastik dan akan terkondensasi menjadi air semula. Air yang terkumpul akan meluncur ke permukaan tengah plastik dan menitis ke dalam bekas air sebagai air suling. Bagi kaedah yang seterusnya adalah dengan mengikat plastik untuk memerangkap air daripada tumbuhan. Pertama, ambil segerombol dedaun dan masukkan ke dalam beg plastik. Seterusnya, ikat erat di bahagian hujungnya dan biarkan selama semalaman. Pokok menghasilkan air melalui proses transpirasi. Proses ini terjadi ketika daun pokok melepaskan oksigen dan air. Kebiasaannya pada pagi hari hingga petang. Pemilihan pokok yang betul juga perlu diambil kira seperti pokok yang tidak mempunyai getah, tidak beracun dan yang tidak terlalu tinggi. Okey, yang seterusnya kemahiran menghidupkan api. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kemahiran menghidupkan api. Api merupakan perkara yang sangat penting untuk memasak, memanaskan badan pada waktu malam dan menakutkan atau menghalau haiwan liar. Sementara asapnya dapat melindungi diri daripada serangan nyamuk dan agas. Terdapat 3 jenis kayu yang selalu digunakan untuk hidupkan api, iaitu ranting kering,
Ranting kering ni ialah ranting yang digunakan untuk menyalakan api lah. Yang kedua, kayu lambat terbakar, iaitu kayu yang menghasilkan bara untuk memanggang. Dan yang ketiga, kayu cepat terbakar, iaitu kayu yang terbakar dengan kuat. Baik, seterusnya terdapat tiga cara ya, tiga kemahiran untuk menghidupkan api. Antaranya ialah menghidupkan api dengan menggunakan ranting. Okey, pertama sekali untuk menghidupkan api menggunakan ranting, kita perlu menggunakan ranting-ranting ataupun daun kering sebagai lantai, ataupun kita panggil dia floor base lah, untuk mengelakkan dari tanah yang lembab. Yang kedua, taburkan serpihan daun kering yang direnyukkan ke atas ranting-ranting yang disusun. Selepas itu, hidupkan umpan api, susun kayu-kayu di atasnya secara perlahan dan beransur mengikut saiz. Pastikan ranting dan juga floor base tu kering lah. Kalau tak, macam mana nak menyala. Okay, seterusnya. Okey, kaedah yang kedua ialah menghidupkan api menggunakan bateri. Langkah yang pertama, kita pasang dulu kayu api dekat mana yang kita nak buat api tu. Lepas tu bahan ringan seperti kertas sangatlah berfungsi dengan baik untuk tujuan ini. So kertas ni adalah sesuatu barang yang pentinglah untuk menghidupkan api ni menggunakan bateri. Okay, yang kedua, tahan bersama dua buah bateri silinder dengan jenis yang sama supaya tiang yang bertentangan tu menyentuh. So pegang tiang positif bateri atas menghadap jauh daripada kita, and tiang negatif bateri yang lebih rendah tu menunjuk ke arah kita. Okey, yang ketiga, pasang sekeping bulu keluli atau bahan jalur logam yang fleksibel ke kutub negatif yang paling dekat dengan diri, and kita perlu tolak kedua-dua bateri dalam hubungan yang bersama. So arahkan tiang positif teratas ke arah kayu bakar yang tidak lebih daripada 1 inci, 2.5 cm lah. Lepas tu last, sentuh hujung bulu keluli atau jalur logam dengan tiang positif teratas. Ini akan menghasilkan bunga api yang menyalakan kayu api itulah. Okay. Yang seterusnya, kaedah dengan menggunakan fire starter. Okay, yang pertama, gosokkan fire starter pada bilah pisau yang tumpul sampai dia percikkan api. Dan arahkan percikan api tu pada daun atau semak-semak kering sampailah serbuk api tu merebak pada daun tu. Dan yang ketiga, setelah percikan api ada di daun, tiupkan secara perlahan-lahan sehingga bara apinya menghasilkan api. Keempat, untuk dapatkan hasil api yang lebih bagus atau yang lebih besar sikit, tiup api sehingga api yang membara tu dapat dihasilkan. Dan last sekali, jika sudah menyala, tambahlah lagi rumput kering atau ranting yang lebih besar supaya apinya membara dalam keadaan yang baik. Okay, itu saja. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Munajah binti Abdul Syukur. So, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk mendapatkan api kalau kita berada di dalam hutan dengan menggunakan 3 cara, iaitu dengan menggunakan bahan-bahan seperti bateri dan juga steel wool, dan juga kita akan menggunakan cara yang kedua, iaitu menggunakan fire starter, dan cara ketiga menggunakan hantar pembesar. So, untuk video ini saya akan menerangkan dan menunjukkan cara-cara bagaimana untuk mendapatkan api dengan menggunakan 3 bahan yang saya katakan tadi. So, kenapa pentingnya kita perlu tahu macam mana cara-cara untuk mendapatkan api jika kita berada dalam hutan? Kerana pertama sekali dia boleh membantu kita dalam memanaskan badan jika kita berada dalam hutan, dan kedua membantu kita untuk mengelak daripada ancaman buas, dan juga membantu daripada segi aktiviti seperti memasak. Okey, untuk langkah yang pertama kita perlu ada ranting kayu. Ranting kayu dan kita perlu ada daun-daun kering. Kita boleh isi daun kering kalau lagi banyak tu lagi bagus. Sama juga macam ranting kayu, supaya api cepat dan okey, bagi cara-cara untuk menghidupkan api dengan menggunakan bateri, kita perlu ada steel wool, iaitu ini macam sebagai pemangkin ataupun macam mana kita nak hidupkan api, kita perlu ada steel wool ni. Kalau boleh cari steel wool yang sangat-sangat lembut macam yang mana. Dia ada jenis yang kasar, yang lembut. So yang lembut ni sangat-sangatlah membantu untuk kita hidupkan api dengan menggunakan bateri ni. Okey, mula-mula kita just gesekkan buka steel wool ni dekat bateri. Nampak dia dah ada percikan api di sini, baru kita boleh letak dekat dalam. Nampak ni, dia dah ada percikan api macam ni.
cara yang kedua menggunakan fire starter. Fire starter ni boleh dapat dekat kedai hardware. Kita perlu ada fire starter, matches ataupun pistol api. Okay. Kita menggunakan pistol api untuk hidupkan api ni pun. Tunggu sampai dah lama sikit dah terbakar, dah ada api. Macam ni baru kita boleh masuk dekat dalam daun-daun ni. Okay, ini hasil api yang kita guna fire starter tadi. Nampak? Kalau rasa macam nak tambah lagi api, nak besarkan api lagi, kita boleh masuk atau tambahkan lagi ranting kayu ataupun daun-daun kering. Okay, untuk langkah seterusnya kita akan menggunakan kanta dan juga sabut kelapa. Caranya ialah kita pointkan matahari tu dekat kanta ni. Okay, nampak? Dan ini akan caranya akan mengambil masa yang agak lama untuk menghidupkan api. Kita kena tunggu sampailah ada asap keluar dan api-api keluar. Barang yang kita perlukan sekarang adalah untuk menghidupkan api adalah satu kertas timah yang kita boleh dapat daripada rokok. Lepas tu ataupun kertas chewing gum, balik chewing gum. Yang kedua adalah bateri AAA. Yang ketiga adalah bahan bakar. Saya ambil tisu. Okey, kertas yang ini tadi kita gunting jadi bentuk macam ni. Lepas tu ambil bateri. Ni bateri tu lekat terbalikkan tau, so that dia punya elektrik boleh lalu. Okay. Letak ada mesin ni. Tunggu. Nanti dia akan spark dekat hujung tu, dekat tengah ni, and boleh bakar. Okey, tengok tu. Hai, nama saya Arya Fahana binti Mahidin. Adakah anda mempunyai masa terluang? Izinkan saya untuk bertanya beberapa soalan. Adakah anda mempunyai pengalaman mengembara di hutan di samping alam semula jadi? Pernahkah anda membayangkan keadaan di mana anda mempunyai krisis kekurangan bekalan makanan dan lebih merisaukan lagi kehilangan arah panduan menyebabkan anda tersesat? Jadi kami di sini ingin berkongsi bersama anda info-info apabila menghadapi situasi tersebut. Hai. Baiklah, saya akan teruskan kepada kemahiran mendapatkan makanan. Berikhtiar hidup biasanya melibatkan perjalanan yang jauh tanpa mempunyai makan yang mencukupi. Biasanya dalam hutan terdapat banyak makanan yang boleh diperolehi tetapi adalah penting untuk memilihnya. Kita tidak boleh mengikut selera makan biasa tapi harus mencari dan mengetahui makanan yang boleh dimakan dari segala jenis flora atau fauna dan keadaannya. Kebanyakan makanan di dalam hutan agak ganjil dan harus dimakan dengan cara menguji makanan tersebut dengan beberapa kaedah kerana ketidaksesuaiannya pada perut kita mungkin akan mengakibatkan cirit-birit dan muntah-muntah. Kita juga perlu mengetahui tindakan yang perlu dilakukan jika termakan tumbuhan beracun. Seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan cara mendapatkan makanan daripada haiwan dan tumbuhan. Untuk makanan dari haiwan, contoh makanan dari haiwan seperti burung dan telurnya, katak, ular, cicak, tikus, anak serangga, belalang dan cekarik adalah haiwan yang boleh dimakan. Begitu juga dengan beberapa jenis ikan dan siput air tawar dan masin termasuk ketam, udang galah, udang dan haiwan lain yang hidup di air dan pantai juga boleh dimakan. Yang seterusnya ialah makanan dari tumbuhan. Untuk
pengetahuan semua di hutan Malaysia, setiap 50 elas sekeliling kebanyakannya terdapat makanan, ubat-ubatan dan racun dari tumbuh-tumbuhan liar. Oleh hal yang demikian, kita harus tahu mengenai tumbuhan-tumbuhan ini dan sentiasa berhati-hati apabila memakannya. Satu petunjuk yang jelas adalah jika monyet, kera atau buruk boleh makan, pasti manusia juga boleh memakan tumbuhan tersebut. Tetapi apa yang burung boleh makan, tidak semestinya manusia juga boleh makan. Walau bagaimanapun, untuk membuat pemerhatian ini agak susah kerana selalunya binatang di hutan akan lari dari bau manusia. Antara makanan dari tumbuhan adalah dari jenis ubi, bawang, daun, bunga, buah dan juga umbut. Untuk hidup, kita harus tahu apakah tumbuhan yang boleh dimakan dan bagaimana untuk mencarinya. Kita juga perlu tahu bahawa benda yang boleh dimakan tidak semestinya sedap dan mudah dimakan. Baiklah, untuk seterusnya saya akan teruskan dengan ujian tumbuh-tumbuhan. Ujian ini sangat penting dan perlu dilakukan jika kita mencari makanan di dalam hutan. Ujian ini hanya ada 5 ujian dan jika kita tidak mengikut salah satu peringkat yang ditetapkan ini, kemungkinan besar kita akan mendapat risikonya seperti keracunan makanan. Untuk ujian pertama ialah ujian menghidu. Dan cara-caranya adalah ambil beberapa helai daun tumbuhan yang hendak diuji, sentuh dengan berhati-hati dan pecah atau hancurkannya dengan 2 jari. Jika terdapat bau yang tidak menyenangkan, ia menunjukkan dengan jelas bahawa daun tersebut tidak boleh dimakan dan sangat beracun. Untuk keselamatan kita adalah lebih baik untuk membuangkannya saja kerana masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan lain yang masih ada. Walau bagaimanapun, tidak semestinya semua tumbuhan yang berbau itu tidak boleh dimakan. Untuk ujian kedua ialah kesan gatal atau terbakar pada kulit. Dan cara menjalankan ujian kedua ini adalah dengan menyapu perlahan-lahan air, getah, lendir dari bahan yang hendak diuji tadi pada bahagian kulit yang sensitif. Bagi tumbuhan yang mempunyai sedikit air ataupun kelembapan, hancurkan dan lumatkan tumbuhan tersebut dengan air sehingga ianya menjadi seperti lendir dan berair dan tunggu selama 3 hingga 5 minit. Sekiranya terdapat sebarang kemerahan, alahan atau gatal, wajar tumbuhan tersebut kita elakkan dan tidak dimakan. Seterusnya untuk ujian ketiga ialah kesan pada bibir, mulut dan lidah. Jika tidak terdapat apa-apa keradangan ataupun gatal pada kulit semasa ujian kedua, anda boleh teruskan dengan ujian ketiga ni. Sekiranya berlaku sebarang keradangan pada ujian kedua tadi, hentikan terus ujian ini. Jadi untuk ujian ini, letakkan sedikit bahan yang diuji tadi secara berhati-hati pada bibir dan tunggu selama 30 hingga 60 saat untuk melihat sama ada berlaku sebarang keradangan pada bibir ataupun tidak. Seterusnya, letakkan sedikit bahan yang uji tadi secara berhati-hati di antara gusi dan bibir ataupun pipi. Jangan bagi kena pada lidah dan tunggu lagi 30 hingga 60 saat. Seterusnya, letakkan sedikit bahan ujian tadi secara berhati-hati di hujung lidah dan tunggu lagi 30 hingga 60 saat. Sekiranya tidak terdapat sebarang keradangan, dengan berhati-hati kulum bahan tadi dan mula kunyah perlahan tanpa menelan tumbuhan tersebut. Dan semasa mengunyah tu, perhatikan reaksi seperti rasa kelat, loya atau gatal-gatal pada dedaunan mulut. Dan jika terdapat reaksi tersebut, ia menunjukkan bahawa tumbuhan itu tidak boleh dimakan. Seterusnya untuk ujian keempat iaitu menelan sedikit. Jadi jika tiada sebarang reaksi negatif dari ujian tadi, teruskan dengan ujian ini dengan menelan sebahagian kecil tumbuhan yang telah diuji. Bahagian tumbuhan yang hendak diuji tadi seharusnya direbus dahulu jika anda mempunyai peralatannya. Jika tiada peralatan, anda boleh guna batang buluh untuk merebus bahan tersebut. Dan rebuslah tumpuan itu dengan air yang banyak sehingga ia betul-betul masak. Dengan cara merebus ini, ia akan menawarkan segala keracunan yang bahaya dan mengurangkan risiko keracunan makanan. Dan merebus juga boleh membuat sesuatu tumbuhan tu boleh dimakan jika ianya tidak boleh dimakan secara mentah seperti ubi kayu, umbut kelapa ataupun nibung. Setelah memakan sedikit tumbuhan yang diuji, tunggu selama 4 jam dan perhatikan kesan-kesan berikut seperti rasa mual, sakit perut, demam ataupun kesan melucuh pada mulut, lidah dan tekak. Semasa menunggu 4 jam tu jangan minum ataupun makan benda-benda lain. Dan jika terdapat kesan-kesan yang telah disebut tadi, minum air suam atau panas seberapa banyak yang boleh dan cuba muntahkannya dengan paksa.
Seterusnya, ujian terakhir ialah makan sedikit. Jika tidak ada reaksi kesan keracunan semasa peringkat 1 hingga 4 tadi, boleh teruskan memakan sebahagian kecil tumbuhan yang telah diuji. Jika tidak ada sebarang reaksi selepas menunggu 2 jam, bermakna bahagian tumbuhan itu boleh dimakan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Aiman Bashari. Okey, untuk contoh tumbuhan yang kita boleh makan adalah beri. Beri pula dia ada dalam bentuk yang variasi. Seperti contoh dalam gambar tu adalah beri liar yang saya yakin kita banyak antara kita yang pernah jumpa dah. Dia dalam dia datang dengan color merah ataupun ungu gelap. Dan beri ni kalau kita menggunakan ujian rasa seperti yang diberitahu oleh saudari Batrisha tadi tu, bila kita letak dalam mulut, kita dah boleh rasa yang seperti masam ataupun manis sedikit. Jadi ia selamat. Untuk seterusnya adalah buluh ataupun bambu. Bambu yang kita boleh makan ni dalam bentuk bambu yang muda, sama ada rebung ataupun dalam anak buluh. Kerana anak buluh tu kalau kita tumbuk dan pecah-pecahkan, dia masih tak ada miang dia dan kita boleh makan tu sebagai serat untuk menampung perut kita. Dan untuk rebung pula, kita boleh sama ada kukus ataupun masak dengan hidangan lain sebagai juga sebagai fiber dan serat untuk bagi kita tahan kenyang. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis pucuk paku. Pucuk paku kita boleh dapatkan di kawasan yang berbatu ataupun berbukit. Dan pucuk-pucuk lain seperti tumbuhan-tumbuhan yang rendang yang mempunyai bunga, kita boleh juga periksa pucuk dia dengan menggunakan kaedah yang Batrisha bentangkan tadi itu. Ataupun pucuk-pucuk pokok-pokok yang kita kenal seperti pucuk pokok betik ataupun pucuk pokok ubi. Kerana pucuk-pucuk tu dia masih dikira sebagai ulam dan kita boleh konsum dia. Okey, untuk menggunakan bahan yang sedia ada, kita boleh menginovasikan untuk menjadi bekas untuk kita memasak. Seperti contoh buluh yang besar, kita boleh letakkan air dan juga beras supaya kita boleh menggunakan buluh tersebut untuk memasak nasi. Dan apabila kita ada api, kita juga boleh memasak bahan-bahan yang lain seperti daging ataupun daun-daun dengan menggunakan daun yang besar seperti daun pisang ataupun daun keladi sebagai alas untuk mengelakkan dia kena api yang direct. Okey, sebagai contoh dalam video ni saya menggunakan kentang untuk memasak sebiji telur. Okey, selepas kita potong bahagian atas kentang tu, kita boleh start dengan mengorek isi dia. Isi dia kita boleh simpan dulu supaya mungkin kita boleh buat kentang hancur. Dan selepas kita dapat korek ubi tu sampai dalam, kita boleh hidupkan api dan start buat bara. Seterusnya, apabila kita dah letak telur dalam tu, kita boleh tambahkan bahan-bahan lain sebagai perisa, mungkin garam ataupun sedikit gula. Dan selepas tu untuk pastikan ia tidak tertumpah, kita boleh menggunakan batang-batang kayu kecil untuk menampung dia punya penutup untuk tutup kentang tu.
untuk pastikan kentang ni masak, kita perlu tanamkan dia di dalam bara-bara api tu. Sementara tunggu kentang tu masak, kita boleh masak benda lain menggunakan bara tu dengan meletakkan dia ke atas. Untuk nak memeriksa bahawa kentang tu telah masak atau belum, kita boleh mencungkil sedikit dan jika isinya lembut, maka dia telah masak. Baiklah, selanjutnya antara amaran semasa mendapatkan makanan di hutan. Yang pertama, jika was-was, jangan makan. Yang kedua, tidak semestinya satu pokok semua boleh dimakan. Yang ketiga, buah yang masam semuanya boleh dimakan. Yang keempat, jangan menganggap jika burung atau beberapa jenis haiwan lain boleh makan tumbuhan itu, manusia juga boleh memakannya. Yang seterusnya, buah yang manis tidak semestinya semua boleh dimakan. Selanjutnya, tentukan tumbuhan yang sama banyak di sekelilingnya. Akhir sekali, jangan sesekali memendekkan ujian tersebut. Ia boleh mendatangkan bahaya. Seterusnya, baiklah, tindakan jika termakan makanan beracun. Yang pertama, muntahkan tumbuhan tersebut dengan cepat. Yang kedua, minum air bersih yang telah dimasak. Yang ketiga, makan sedikit arang kayu untuk mengeluarkan keracunan dalam badan. Dan yang terakhir sekali, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Okey, yang seterusnya adalah kemahiran membina tempat perlindungan. Kemahiran membina tempat perlindungan ni saya serahkan kepada pembentang. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seterusnya ialah kemahiran untuk membina tempat perlindungan. Jadi antara beberapa teknik dan kemahiran ikhtiar hidup yang dianggap penting dan boleh membantu di saat menghadapi situasi kegentingan adalah seperti kemahiran membina tempat perlindungan sementara atau membina pondok. Beberapa pertimbangan haruslah diambil kira oleh individu untuk membina tempat perlindungan sementara di dalam hutan. Pondok hutan ini adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu ada pada seseorang jika mengalami masalah di dalam hutan. Yang seterusnya ialah tempat perlindungan penting untuk melindungi kita dari kepanasan, kesejukan dan hujan. Tanpa peralatan untuk membuat tempat perlindungan seperti khemah, kita juga boleh menggunakan sumber-sumber hutan yang sedia ada. Sebelum membina tempat perlindungan, kita perlu: yang pertama ialah mencari kawasan yang mempunyai bahan-bahan untuk membuat tempat perlindungan seperti kayu dan daun. Seterusnya ialah mencari tempat yang selamat dari bencana alam seperti kawasan tanah runtuh dan lain-lain serta selamat daripada binatang-binatang liar. Yang terakhir, kita harus mencari tempat yang selesa dan berhampiran dengan sumber air dan sumber makanan. Jadi ini adalah antara jenis-jenis tempat perlindungan. Yang pertama ialah pondok sementara, merupakan jenis perlindungan yang senang dibina dan untuk kegunaan pada masa pendek serta dibina di atas tanah rata dan kering. Pondok yang seterusnya ialah pondok jangka panjang, dibina untuk berkhemah pada jangka waktu yang lama atau keadaan tanahnya sentiasa lembap dan tidak rata. Yang ketiga ialah pondok dalam kawasan paya, dibina jika tiada pilihan dan pembinaan hendaklah selamat daripada air pasang. Jadi bahan-bahan yang digunakan adalah seperti kayu,
tali dan daun untuk membuat atap. Jika membawa kanvas adalah lebih baik. Bahan-bahan yang senang didapati di kawasan tersebut. Kawasan mestilah selamat daripada haiwan-haiwan liar dan serangga yang bahaya, selamat daripada bencana alam tanah runtuh, banjir dan pokok-pokok yang mati. Kawasan perlindungan mestilah berhampiran sumber air supaya senang untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir ialah selesa untuk kita rehat dan tidur untuk jangka masa yang dirancang. Sekian daripada kemahiran membina tempat perlindungan. Okey, terima kasih semua. Itu sahaja untuk pembentangan ikhtiar hidup. Topik dia adalah kemahiran mendapatkan air, kemahiran menghidupkan api, kemahiran mencari makanan dan yang terakhir adalah kemahiran mendapatkan perlindungan. Okey, untuk sesiapa yang ada soalan boleh letakkan di komen di bawah dan kami akan berikan link e-feedback kepada semua untuk diisi. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih semua. Thank you semua.